Okey, soalan yang seterusnya, soalan C, sediakan penyata pendapatan dan perbelanjaan. Okey, so kena kita pakai journal, okay, sebab dia dah ada garisan. Okey, soalan C kita buat dulu, dia punya tajuk dia C. Okey, C nama kelab memanah putra penyata pendapatan dan perbelanjaan, okey, bagi tahun berakhir 31 Disember. Berakhir 31 Disember, okey, 2018. Okeylah, sebab dia panjang sangat. Okey. Okey. Seterusnya kita ingat dulu apakah format untuk penyata pendapatan perbelanjaan. Okey. Dia akan ada dua item saja, iaitu pendapatan dan juga perbelanjaan. Okey. Okey, so kita buat pendapatan dan juga perbelanjaan. Okey, 1 2 3 4 5 6 7. Okey, mungkinlah outline dalam 5 ataupun 7. Perbelanjaan. Okey, itu draft dia. Kita akan cari satu-satu butiran untuk pendapatan dan juga perbelanjaan. Okey, dia biasanya kalau kita buat akaun pendapatan perbelanjaan, kamu akan rujuk buku tunai dia ataupun penerimaan dan juga pembayaran. Okey, dia tak pakai buku tunai, dia akan panggil penerimaan pembayaran. Okey. Okey, bahagian penerimaan merujuk kepada pendapatan. Okey, bahagian perbelanjaan merujuk pada pembayaran. Okey, bahagian pendapatan kamu perasan ada yuran pertandingan. Yuran pertandingan biasanya mesti ada belanja pertandingan, kadang-kadang hadiah pertandingan, bayaran pengadil. Okey, so kita cek yuran pertandingan mana. Okey, ada tak yang berkaitan. Okey, yang bayaran tu ada yuran hadiah pertandingan memanah. Okey, so kita boleh buat pelarasan kat sini. 1350 tolak dengan 890. Okey. Okey, jumlah dia awak dapat 460. Okey, 460. Maksudnya kat sini ada untung. Okey, kalau untung awak terus tulis untung pertandingan memanah. Okey, kalau untung letak dekat pendapatan, kalau rugi perbelanjaan, rugi pertandingan memanah. Okey, sudah untung kita buat kat sini, buat kat atas untung pertandingan memanah. Okey, 1350 tolak dengan 890. Okey, dipakai pendapatan belanjaan ni pakai dua lajur saja. Okey, dua lajur saja. So 460. Okey, selesai. Yuran ahli. Okey, yuran ahli, sebelum ni kita pernah buat yuran ahli. Kita jangan ambil yang ni, kita ambil yang dekat akaun yuran ahli yang dia tulis pendapatan dan juga perbelanjaan. Okey, ni kan. Okey, bahagian ni akaun yuran ni. Okey, ni dia punya ni lah. Okey, pendapatan dan juga perbelanjaan 9,000. Okey, so rekod dekat sini yuran ahli 9,000. Okey, 9,000. Okey, seterusnya adalah jualan kafe. Jualan kafe awak pasal tadi kita dah buat akaun perdagangan. Okey, akaun perdagangan tu kat situlah kita ambil nilai dia. Okey, tak perlu rekod jualan lagi, ambil dekat akaun perdagangan. Okey, pasal tak yang ada untung kafe. Untung kafe ni, okey, inilah kena ambil 5450. Okey, kena ambil letak dekat
pendapatan. Kalau rugi letak dalam perbelanjaan, rugi kafe. Okey, kalau untung ambil saja dekat letak dekat pendapatan. 5450 untung kafe 5450. Okey, so selesai bahagian penerimaan. Okey, bahagian pembayaran. Okey, akaun belum bayar. Okey, ini tak ada rekod, tak perlu rekod. Kadar bayaran. Okey, kadar bayaran adalah perbelanjaan. So awak rekod kadar bayaran. Okey. Okey, kadar bayaran. Okey, hati-hati kalau ada belum bayar, prabayar. Okey. Okey, kadar bayaran awak pasang ada 1850. Lepas tu awak jumpa ada baki atau baki akhir ni kadar bayaran belum bayar. Okey, kita kena buat pelarasan. Okey, kadar bayaran ni 1850. Okey, kalau ada belum bayar kena tambah. Kalau akhir, kalau dia ada baki awal, okey, kalau ada awal belum bayar kena tolakkan. Okey, so oleh kerana dia 90 tu dah ada dekat akhir belum bayar, kena tambahkan saja. Okey, 1850 tambahkan dengan RM90, 1940. Okey, buat di kolom 2 dulu. Okey, buat kita nak jumlahkan dia. Seterusnya ialah insurans. Okey, insurans. Okey, kita cek kalau ada pelarasan dekat atas, awal akhir prabayar tak ada. Okey, so insurans 500. Okey, seterusnya ialah kos ubah suai premis. Okey, dia tak ada kaitan sebab dia untuk premis. Seterusnya ialah alat tulis. Okey, cek alat tulis kalau ada. Okey, ada kan alat tulis, lepas tu ada inventory awal, inventory akhir. Okey, so rekodkan dulu alat tulis. Okey, ambilkan nilai RM50 dekat pembayaran. Okey, cek ada inventory alat tulis. Okey, kalau ada inventory buat pelarasan dulu. Ada 100, ada 40. Okey, 50 kalau inventory awal tambah 100, inventory akhir alat tulis tolak. Okey, 40. Okey, 50 tambah 100 tolak dengan 40, 110. Okey, 110. Okey, seterusnya ialah hadiah pertandingan. Okey, dah selesai tadi, kita dah buat. Okey, upah pekerja kafe tak perlu ambil lagi, jangan ambil 2 kali sebab kita dah buat akaun perdagangan. Seterusnya ialah belanjaan. Okey, belanjaan. Okey, cek kalau ada pelarasan. Okey, belum bayar, prabayar tak ada. Okey, itulah nilai dia, kena ambil 350. Okey, 350. Okey, 350. Okey, dah selesai kat sini. Sebelum kita tutup, kita cek dulu ada tak dekat maklumat tambahan sekiranya maklumat yang kita tak rekod. Okey, satu Roman, alatan mana disusun nilai 10% setahun atas nilai buku. Okey, kalau tadi kita tak belum buat lagi, so kena kira susut nilai alatan memanah. Okey, dia minta kita kira atas nilai buku ni adalah atas baki berkurangan. Okey, sama je lah konsep dia, baki berkurangan. Okey, so kita ambil nilai. Okey, saya letak kat sini. Okey, kat sini. Okey, alatan mana kosnya ialah 9,800. Okey, 9,800. Okey. Okey, so tolakkan dengan susut nilai yang lama. Okey, 980. Okey, didarabkan dengan 10%. Okey, 9,800 tolak 980 darabkan dengan 10%, 882. 882. Okey, nilainya 882. Okey. Okey. Masukkan terus susut nilai alatan memanah dekat perbelanjaan. Susut nilai alatan memanah 882. Okey. Okey, seterusnya
pada 31 Disember kelab menerima 10 set. Okey, ni untuk ABS. Okey, ABS ni maksudnya alatan manah bertambah lagi sebanyak 15,000. Okey, 15,000. Okey, kenapa tak dikira sebagai susut nilai? Okey, kenapa? Sebab dia masuk pada 31 Disember. Okey, akaun ni dah tutup, tak adalah susut nilai untuk yang baru. Okey, tahun depan kita akan kira. Okey, so yang ni tak perlu ambil kira untuk susut nilai. Okey, ni untuk ABS. Okey, nanti kita akan rekod lah dekat ni dekat Dana. Okey, so itu saja maklumat. Okey, so dah boleh kira jumlah pendapatan, lepas tu jumlah pembayaran perbelanjaan. So nanti kita akan totalkan dengan okey, kita akan tolak. Okey, 460 tambah 9,000 tambah dengan 5450 149 10. Jumlah perbelanjaan 151940 500 110 350 882 3782 tolakkan dengan 14910. Okey, awak akan dapat 11,128. Okey, so ni adalah lebihan. Kalau dapat negatif, kurangan. Okey, kamu dah selesai C. Okey, soalan D. Okey, soalan D ialah penyata kedudukan kewangan. Okey, tapi dia minta kita buat bahagian dana terkumpul sahaja. Okey, dana terkumpul. Okey, kita buat D. Okey, masih kita pakai journal. Okey, nama dia adalah kelab memanah Putra. Okey, nyata kedudukan kewangan pada 31 Disember 2018. Okey, so dia minta dana, kita buat bahagian dana je lah. Dana terkumpul. Okey, habiskan. Okey, format untuk dana terkumpul. Okey, kena ingat juga mesti ada dana terkumpul awal tambahkan dengan lebihan. Okey, kalau ada kurangan tolakkan, lepas tu tambahkan dengan derma. Okey, derma. Okey, derma yang derma aset bukan semasa, ataupun ada ayat dia di isytihar akan dianggap sebagai untuk pendapatan modal kan. Okey, pendapatan modal. Okey, so kita cari berapakah dana terkumpul awal. Okey, dana terkumpul awal. Okey, dia tak bagi. Okey, dia tak bagi bukan maksud tak ada. Kita kena kira. Okey, kena kira berapa nilai dia. Okey, so awak kena rujuk bahagian baki-baki ni, rujuk bahagian 1 Januari saja. Okey, kenal pasti mana satu aset, mana satu liability. Okey, premis aset, alatan mana aset bukan semasa, liability. Okey, kena tolak. Bank aset, inventory aset, kadar bayaran tak ada nilai, inventory cafe aset juga, susut nilai ni bukan liability tapi kena tolak sebab dia adalah kontra bagi alatan memanah. Okey, so yang aset totalkan 70,000 tambah 9,800 tambah dengan 28,650 tambah lagi 100 tambah 1,000. Okey, jumlah aset. Okey, aset tolak liability. Okey, aset 109,550. Okey, jumlah liability 1,500 tambah dengan yang susut dia terkumpul tu 2450.
okey, 2480. okey, so tolakkan saja 109 550 107070. okey, itulah modal awal. okey, 107070. okey, okey, seterusnya nak tunjuk jalan kerja pun boleh. 109550 tolak 2480 lebihan. okey, lebihan tadi kita dapat yang kat atas tu. okey, 11128. okey, 107070 tambah dengan 11128. okey, so awak akan dapat 118198. okey, okey, bahagian terakhir derma. okey, derma ni kadang-kadang ada, kadang tak ada, tapi kita baca tadi yang dua Roman tadi, derma ni adalah untuk ada derma untuk ni kan, untuk alatan mana kita dapat derma alatan mana. So dia adalah bahagian sini akan wujud kat sini bahagian dana terkumpul. okey, so 15,000. okey, so dan derma ni 1,500 darat dengan 10. okey, 10 unit 15,000. okey, tambahkan 118 198 tambah 15,000 133,198. okey, gariskan. okey, okey, so dia adalah maklumat untuk dana terkumpul akhir. okey, dana terkumpul akhir. okey, okey, kamu dah selesai menjawab. okey, menjawab soalan D. okey, itu saja caralah untuk soalan kelab dan persatuan.